Bismillahirrahmanirrahim. Tips yang ke-11 iaitu layanlah anak dengan cara tersendiri dalam setiap anak itu. Setiap anak kita berbeza, tuan-tuan. Kita kena layan berbeza tak? Anak sulung beza dengan yang nombor 2 beza nombor 3, nombor 3 beza nombor 4. Kadang kita ada 4 anak, masing-masingnya mempunyai cara tersendiri dan beza. Kita kena kenal anak kita. Jangan layan sama semua, layan Nalung dengan Angah sama. Dan ini akan menunjukkan bahawa mereka tidak rasa istimewa. Dia kena lihat seolah-olah dia istimewa, sedangkan semua istimewa. Dia lain, dia rasa istimewa. Dia rasa confidence level dia bertambah tinggi dan meningkat baik. Kerana kita layan dia berdasarkan keperluan anak-anak ni. Setiap anak ni keperluan dia berbeza. Dia cara dia kadang-kadang ada anak kita lebih kepada visual kan, anak sulung lebih kepada kinestetik, anak nombor 2 lebih kepada audio, anak nombor 3 lebih kepada visual contohnya. Apa-apalah. Ini penting juga kerana bila kita memberi pembezakan anak-anak, dia akan lebih bersemangat dan lebih detail. Okay, macam mana katakan? Kalau kita bual dengan anak kita, bual, tanya dia benda yang susah-susah kan, susah-susah. Tengok anak mata dia ketika dia menjawab persoalan kita waktu kita bertanya kepada mereka. Kita tanya pada mereka, semalam buat apa? Tanya benda yang dia kena fikir. Semalam pukul 3 buat apa? Kalau semasa dia bercerita kepada kita, mata dia terpandang-pandang atas, sama ada kiri atau kanan. Dia kiri kanan ni beza. Kalau kanan ni dia mencipta jawapan, kalau kiri dia mengingat jawapan. Tak apa, yang itu kita bukan nak check yang itu. Kalau mata dia terpandang atas gitu kan, artinya dia seorang visual. Dia seorang visual ini, kalau kita nak bercakap dengan anak ni, kita kena cakap. Kalau kata kita nak nasihatkan dia kan, kata dia tak tolong mak dia, cuba Along bayangkan, dia akan lebih faham. Bayangkan mak susah, bayangkan mak seorang-seorang, dia akan dia faham. Kalau kita tengok mak tu, tapi dia sebab mata dia kata tengok mak boleh sebab dia visual. Kalau kita cuba dengar mak cakap, dia tak faham. Jadi kalau ketika kita bercakap dengan anak kita dalam keadaan kita tanya dia apa dia buat semalam, apa semua, kemudian mata dia ke kiri ke kanan, dalam keadaan kat tengah-tengah ini kan, itu dia seorang audio. Bila audio cakap lemah lembut, bahasa kita intonasi kena jelas, tolonglah Long. Dia akan lebih mudah faham. Sebab kita menggunakan intonasi. Kita menggunakan intonasi anak-anak ini. Jadi ini di antara perkara yang perlu dijelaskan kepada anak-anak ini. Kalau mata dia ke bawah pula, kita cakap dengan dia, kemudian mata dia asyik terpandang-pandang bawah. Ini seorang kinestetik. Jadi kalau nak cakap dia kena sentuh belakang kanan dia, sentuh tubuh badan dia, angah, uda, utih kan, contohnya kan, pegang kan, Along ke apa, Mira ke apa, kalau nak tengok lah, Mirul ke apa, sambil pegang badan dia, sentuh. Dia akan lebih terpesona atau dia akan lebih mendengar cakap kita sebab kita layan dia cara tu. Jadi setiap anak ni berbeza. Kalau kita guna ayat sama, lain anak kita sama, ada benda tak jadi, dia terasa diri dia sama. Jadi bila kita bezakan berdasarkan kekuatan mereka, self esteem dia akan meningkat. Sebab kita trigger dia pada perkara-perkara yang dia akan lebih faham dan jelas. Kerana apa? Kerana kita layan dia berbeza setiap anak-anak tu. Layan dia berbeza merujuk kepada kecenderungan pemahaman dia dan kecenderungan supaya dia lebih tahu apa dia nak buat apa. Jadi mari kita tengok melalui test tadi. Anak kita nak tengok atas ke bawah ke tengah. Sebab tu kalau atas visual, maknanya kita kena kemas, penampilan dia kemas, bilik dia kemas, baru kita faham. Kalau nak cakap dia tengok mak, lihat mak, dia akan faham. Kalau orang yang mata tengah, dia orang audio, dengar cakap mak, dengar cakap abang, dengar tu.
Kalau dia seorang yang kinestetik, mata ke bawah, sentuh dia kata, apa perasaan bila tengok mak seorang-seorang kat dapur? Apa perasaan bila tengok abah seorang-seorang basuh kereta? Dia akan lebih faham. Lebih faham, baru dia akan menjelaskan. Nanti insya-Allah taala akan berlaku perubahan dalam diri dia, dan kemudian dia akan lebih rapat, lebih jelas dan tepat apa yang dia nak. Kalau anda dapati bahawa perkongsian ini memberi manfaat, bukan rakan kita kongsikan saja. Moga ada manfaat, keberkatan dan kerahmatan. So untuk tips hari ini, memberi keberkatan, yang penting amal. Dah banyak dia kan sebelah dah ni. Nanti kita buat, dan insya-Allah anak-anak kita akan lebih faham dan jelas. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.